Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan Mukhtasar Al-Um pada muka surat 726. Bab hal-hal yang boleh merosakkan haji atau umrah sekali tu. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang memasuki ihram umrah, kemudian ia melakukan jima' dengan isteri dia sebelum tawaf di Baitullah, maknanya sebelum sa'i, sebelum Safa Marwah, sebelum berlaku tu. Mana sebelum tawaf di Baitullah, sebelum sa'i di Safa dan Marwah, maka dalam keadaan itu umrah dia rosak dan batal. Kena buat semula. Kalau umrah, apabila seorang berihram haji atau berihram haji sekali dengan umrah, tak kira lah. Tadi kalau umrah saja, batal tu. Tu boleh buat mula. Kena kena pergi di miqat semula lah. Baik. Apabila seseorang berihram haji atau berihram haji sekali dengan umrah, kemudian dia berjimuk dengan isteri dia sebelum dia melempar jamrah Aqabah. Mana sebelum dia melempar jamrah pada 10 Zulhijjah tu lah. Aqabah, atau dia belum tawaf di Baitullah, mana tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni mana tawaf rukun. Maka dalam hal ini haji dia telah batal. Batal haji dia. Jima' yang membatalkan haji, sebenarnya dia nak tarikh jima' ni. Tarikh ni lah yang dipakai dalam kizina dan sebagainya. Jima' yang membatalkan haji adalah apabila seorang laki-laki telah memasukkan hujung kemaluan dia. Kalau dalam istilah fiqh, dia panggil hasyafah. Kita kata kepala zakar lah. Ke dalam kemaluan isteri dia. Mana kita kata masuk bahagian hasyafah saja. Itu sudah dikira jima' dalam ta'rif fiqh Islam. Jadi kalau berlaku begitu kepada tidak suami isteri, orang panggil zina lah tu. Minta maaf lah nak sebut sikit lah sebab ni dari segi fiqh ni. Katakanlah dia cuba nak masuk ke kemaluan tu, tapi separuh zakar, ulama kata tak dikira sebagai zina lagi. Manakala suami isteri pun tak batal lagi ni. Sebab maksud setubuh adalah tenggelam kepala zakar ataupun hasyafah ke dalam kemaluan isteri. Begitulah juga zina. Kalau berlaku begitu, maka batal haji dia. Tu. Sebab hal ni dia kena sebut terang. Supaya kita boleh faham mana hak mana yang dikatakan jima' yang membatalkan itu. Baik, gitu. Apabila hal itu belum dilaku, katakanlah dia tidak berlaku sampai tahap tu, tak batal. Lepas tu tak batal tu kena denda, tu hal lain. Ni batal tu tak lagi. Kayak kena bercumbu dengan isteri pun kira-kira ada denda dah tu. Dia panggil istimta' tu. Istimta' ni maknanya bersedak-sedak tu. Jima' tu batalnya. Jadi kalau siapa ke tahap ni, maka batal lah. Apabila haji seseorang telah batal, maka dia tetap hak wajib meneruskan kewajipan haji hak lain, hak dia tak buat lagi. Kena buat juga tu, kena habis, kena susah. Walaupun batal dah. Ni dia panggil hormat. Ulama kata hormat. Dia tak boleh pakai tinggal paling punggung, dia tak boleh. Beza dengan semaya. Semaya jangan perhabis. Dia kena tengok batal tu, misalnya biasa batal wuduk lah. Kena ambil wuduk, buat semula. Yalah, kita kata batal ni masalah fiqh lah. Sama ada sambung ataupun buat semula. Dalam fiqh dia ada khilaf tu kebab semaya. Misalnya kita batal pada rakaat 3, setengah ulama kata boleh sambung pun. Dia ambil wuduk, sambung balik. Tapi ada kata tak, sebab batal. Dia beza dengan keluar. Tu khilaf ulama. Kalau keluar lain, dia tak batal, cuma dia keluar. Misalnya sakit perut tak nak, tak ketuk apa lagi pun. Dia niat itu. Tu boleh sambung. Khilaf. Setengah kata tak batal pun boleh sambung lagi. Khilaf lah.
Nak pakar mana Kelana? Pakar sambung. Tak payah tambah tu. Sambung je. Mana sama tak? Kalau Syafi'i kita pakar mana? Biasa. Tempat kita pakar rua-rua tu. Dia kilah. Mazhab Syafi'i pun ada kilah dia. Nah, tapi kuku mana pada yang kata hak lebih moleknya, misalnya kalau kita berasa nak ketuk tu, tak nak tu, kita niat keluar selalu. Ada yang kata gitu. Bila ketuk tu kita keluar dah lepas semaya. Ada yang kata gitu. Macam-macam lah lebak pekoh ni. Kukuk mana pun dia jadi khilaf sama ada kita nak, bila kalau batal lah kukuk mana pun. Nak start semula ke nak sama tu khilaf pula di situ. Tapi hak ni, kalau mengikut Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata dia kena teruskan haji sampai selesai. Cumanya, Cik Cindy ada buat ni, dia kena ulangi haji. Adapun seorang lelaki hanya bersenang-senang, dia panggil istimta'. Istimta' ni mana cium, peluk, itu mana istimta'. Terjemah istimta' ni anak ambil ni terjemah, anak pun tak kerti nak terjemah lain. Masa belajar dengan Tok Guru kita Maulana, dia kata kalau di pondok itu istimta' mana bersedap-sedap dengan isteri. Kalau kita nak guna bahasa ni bermesra dengan isteri, dalam konteks muqaddimah pada jima' tu mana istimta'. Contoh dia buat semisal peluk, cium dan sebagainya. Atau belum melakukan sesuatu yang telah saya jelas. Mana tak jimat, tapi tak jimat lagi. Maka dia wajib bayar denda berupa sekami. Tak batal. Boleh teruskan. Tak perlu buat pula lepas ni. Hak tu yang perlu sangat kita tahu. Jimat ni, hak dia setakat mana. Tu. Orang yang hajinya batal, tetapi dia tidak mendapat seekor unta untuk dibayar dam lah kita kata tu. Maka dalam keadaan seperti itu, dia boleh cari lembu. Kecil lah sikit. Tegor murah sikit. Tapi kalau lembu pun tak ada, maka dia boleh sembelih 7 ekor kambing. 7 giat kira. 7 bahagian. Apabila seluruh haiwan tersebut tak ada, unta, lembu, kambing tak ada, maka dia harus kena nilai. Menaksir itu mana nilai harga seekor unta dengan dirham kah. Lalu dirham itu diberi makanan, dibeli makanan dan makanan tersebut disedekahkan. Apabila tidak boleh, duit ada. Katakanlah. Enggak pekoh ni kan dia buat andaian lah. Tak ada makanan. Dia kena puasa. Dia tak boleh nak kata dia tak ada duit lah. Dia tak ada duit. Nak beli makanan tak boleh lah. Dia kena puasa. Lepas tu puasa tu lagu mana? Untuk setiap satu muk makanan harus diganti dengan 1 hari puasa. Hak ni lepeh sikit ni. Bapa anak kata lepeh tu? Oh, paruk tu. Saya nilai seekor unta. Berapa kita kata unta? 8,000. 8,000 tu kena bagi. Satu muk berapa? Katakanlah 8 ya. 10 ya lah kita kata. Contoh. Tak siapa nak sedok. Tak siapa. Kita tak 10 ya lah. 10 ya bagilah dengan 8,000. Setiap satu muk tu lah tu. Puasa. Agak-agak berapa hari puasa. Anak kata lepeh. 800 hari. 800 hari? Kira. Ni fikir berat ni. Puasa tak apa sini. Bayar tu. Kalau melibatkan bayar res, meleh kau bayar kau kena Mekah. Makan kau jenis bayar res. Sama ada bayar, kita beli, kita pergi makan. Mana bayar res? Ni ada nilai, ada tu benda. Tu kena Mekah. Puasa yang boleh buat rumah kita. Tak puasa kena buat rumah dah mayak ni. No. Okey ke? Kalau 8,000, 800 hari. Dah 10 ya? Betul tak? Kali 10 riyal. 10 riyal. Terus kalau 10. Kalau 8, kalau 7 riyal, parut lagi. Apa tak nak kata lepeh nak puasa? Sebab dia kata gini, cuba perhati dia. Untuk siap satu muk makanan harus diganti dengan puasa 1 hari. Untuk bersedekah makanan dan menyembelih haiwan harus dilakukan di Mekah atau Madinah. Adapun puasa boleh dilakukan di mana saja. Kerana puasa tersebut tidak ada manfaat bagi penduduk tanah haram. Sebab puasa ni berdasar pada nilai tadi tu. Kan ada sebelum ni kan puasa tu ada 7 hari. Hak tu lain. Hak ni lain ni. Ibatan. Kijimuk ni. Ni berat sikit lah. 800 hari ni dah setahun 360 kan. 2 tahun lebih kan. 2 tahun setengah. Lepeh sama. Kalau ni tak apa, tak berturut-turut pun. Kita boleh bayar sehari selalu. Mana? 100 hari gitu. Semua. Boleh kalau bayar tu. Mana kalau tak payah puasa lah. Jam 800. Tu memang tak apa. Boleh. Tu ni masalah puasa ni. Puasa ni masalah anak kata berat tu.
Ana sebaik cari duit lain, butai tak apa. Sebab dia susah butai pun nak bayar. Sebab takut tak urut lah puasa. Lepas tu ada ke dalam fiqh tak ada. Bayar kena sekaligus ke? Tak boleh hansurai ke? Lama kata boleh. Misalnya contoh kita ada minggu ni kita beri untuk 1,000. Apa ni 1,000 ya, makna 1,000 ya tu jadi bunuh 100 orang lah. Nak? Nak 100 lah. Tak apa, buat je tak apa. Tapi kukuk mana pun jadi lebih bebannya puasa lah. Sebab dia melibatkan lama masa tu. Baik tak apalah. Bab terhalang. Bab terhalang. Imam Syafi'i berkata, yang dimaksud terhalang adalah seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu terkepung, yakni terhalang oleh musuh atau kerana sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapati. Ni maknanya tak boleh nak buat haji lah ni. Tak boleh nak buat sebab terhalang. Mana tak sampai ke Mekah tu, kita bincang dah sebelum ni ada. Tu kena sembelih binatang. Carilah mana-mana pun. Kalau ada hak eret dah sepuluh cerita Hudaybiyah tu lah. Sepuluh cerita tu. Nabi melih situ. Kata kelik tak ada. Tak boleh masuk pun. Mekah tu. Hak ni kita bincang dah sebelum ni. Ayat di atas turun di Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW terhalang oleh musuh. Musuh ni maknanya kafir Quraisy tak pernah masuk. Pada waktu tu kafir Quraisy menguasai Mekah. Tu. Maka demikianlah pula seseorang apabila terhalang oleh musuh. Tak kira lah musuh tu kafir ke atau orang Muslim. Misalnya Qutta'ut Tariq. Bila siapa tengah jalan, diberitahu bahawa tak boleh pergi. Jalan ni tak selamat. Jadi tak boleh nak masuk. Siapa dia tu yang menghalang tu? Qutta'ut Tariq. Qutta'ut Tariq ni lanun darat. Orang Islam dia tu katakanlah. Supaya juga. Maksud terhalang juga tu. Baik tempat tinggalnya jauh atau dekat sementara dia telah memulai ihram dia. Ihram pun buat dah. Pada saat itu, kecuali tak ihram lagi. Pada saat itu dia harus menyembelih. Harus makna wajib. Dia wajib menyembelih seekor kambing kemudian bertahallul. Kambing ni tidak unta. Tidak lembu kambing. Dan tidak diwajibkan untuk qada pun. Sebab itu kita tak jadi, tak buat lagi sebenarnya hakikatnya. Tidak wajib mengulangi di tahun berikutnya. Kecuali jika haji tersebut diniatkan sebagai kewajipan dalam Islam. Tu kena buatlah. Untuk tahun tu bukan tahun hak selamat. Tahun bila? Tak semesti tahun rupiah. Tahun hak selamat. Ni pun kita bincang banyak dah sebelum ni. Apabila seseorang menunda tahallul dia. Ingat kalau tahallul ni makna sesar. Menunda tahallul dia kerana berharap akan terlepas dari halangan tersebut. Maka menurut saya. Tahallul ni maksud gini lah. Bila dia sembelih binatang tu. Sembelih binatang jadi tahallul. Kita bincang dah sebelum ni. Baik. Tapi seorang tu bila terhalang. Tu dia tidak sembelih binatang lalu. Bapa harap-harap keadaan reda, dia boleh pergi. Mana nak semangat nak buat haji. Dia pun tidak tahu. Tak sembelih binatang. Tunggu. Kerana berharap terlepas dari halangan tersebut, maka menurut saya hal itu akan lebih baik. Kayak dulu kita bincang dah. Jangan duduk kata, depan ni ada halangan. Melih lalu. Tunggu ni. Kalau boleh tunggu 10 hari kau. Tunggu tengok macam mana. Imam Syafi'i kata waktu malik. Apabila seseorang tidak mendapatkan kambing untuk disembelih dan disedekah kepada fakir miskin, maka menurut saya lebih baik baginya untuk berpuasa sebagai ganti kambing tersebut sebelum ia bertahallul. Mana puasa? Kalau kambing tidaklah berat sangat. Namun jika dia bertahallul sebelum melakukan puasa, maka saya berharap mudah-mudahan pendapat saya benar bahawa dia tidak kena apa-apa fidyah pun. Mana dia bertahallul sebelum melakukan puasa. Kena ingatlah bertahallul di sini ni maknanya sembelih binatang. Dan sebenarnya kalau dia bertahallul tak payah puasa pun. Tak payah dah. Mana dia tidak kena fidyah apa-apa. Ini kita bincang panjang dah sebelum ni. Terhalang oleh sakit. Ni isu lepas era dah ni. Lepas era, kena ingat lepas era, tiba-tiba tak sampai Mekah. Terhalang. Tadi halangan musuh. Ataupun ia sesuatu membahayakan. Hal ni terhalang oleh sakit pula. Atau lain-lain. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ia berkata, tidak ada halangan kecuali berupa musuh. Tu kata-kata Ibnu Abbas. Baik. Imam Syafi'i berkata, yang menjadi pegangan, ingatlah Ibnu Abbas kata halangan yang dimaksudkan di sini hanya musuh sahaja. Kata Imam Syafi'i, yang menjadi pegangan Ibnu Abbas adalah bahawa yang dimaksud terhalang yang disebabkan oleh Allah di mana seorang boleh bertahallul dari ihramnya adalah halangan yang berupa musuh. Itu pandangan Ibnu Abbas. Musuh yang maksudnya. Oleh kerana itu, seseorang yang terhalang kerana salah perhitungan.
Silap kira hari bulan. Rupanya masa dia ihram tu, dia terlewat dah. Dalam perjalanan tu rupanya Arafah dah tu. Tu maksud salah kira. Zaman dulu kan boleh salah ni bagi lagu ni. Salah hari bulan. Atau kerana sakit selepas ihram tu sakit, maka dia tidak boleh bertahlul dari ihramnya. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas. Tak boleh bertahlul. Sebabnya bukan musuh tu. Tak boleh bertahlul. Boleh kan? Baik, apabila seseorang memerlukan obat yang mengakibatkan wajib dia bayar fidyah, atau menghilangkan penyakit yang juga mengakibatkan wajib dia bayar fidyah, maka dia harus membayar fidyah tersebut di tanah haram. Kena ingatlah hak ni kita tidak nak bincang musuh dah ni. Hak tadi, mukaddimah tadi, hak musuh. Hak ni sebabnya Imam Syafi'i ni antara yang terima terhalang untuk mengerjakan haji selepas ihram ni bukan musuh saja. Sakit, salah kira hari. Bila sebelum tanah haram tu masuk Arafah, silap. Boleh berlaku gitu. Baik. Apabila seseorang memerlukan obat untuk mengakibatkan wajib bayar fidyah, mana dia sakit lah. Atau menghilangkan penyakit yang juga mengakibatkan dia kena bayar fidyah, maka dia wajib bayar fidyah tersebut di tanah haram dengan cara mengiringkan binatang kurban dia ke sana. Jika dia mampu meneruskan ihram dia, maka hendaklah dia meneruskan ihram lalu bertahlul dari ihram dia dengan cara tawaf dan sa'i. Sekat tu lah. Hal itu pun apabila ihramnya adalah ihram umrah. Kalau ihram umrah lah, maknanya sesalah umrah dia tu. Hal itu pun apabila ihramnya adalah ihram umrah. Setelah itu dia boleh bertahlul kemudian pulang balik. Tu kalau umrah, tak melibatkan haji. Sebab umrah kan dia sekadar di Masjid Haram ya. Apabila ihramnya ihram haji, kemudian dia berhasil menyelesaikan haji dia, maka haji dia sah. Sah haji dia. Tapi jika dia tidak berhasil menyelesaikan haji dia, hendaklah dia tawaf di Baitullah. Ni isu sakit, tapi boleh buat haji sampai selesai. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi jika tidak berhasil menyelesaikan haji dia, sakit ni, hendaklah dia tawaf di Baitullah. Seterusnya dia sa'i dan di Safa dan Marwah. Kemudian di tahun mendatang, maknanya dia tak sempat lagi Arafah ni. Tak sempat nak selesai kan. Kayak dia belum masuk, kayak dia tawaf kudum ni, kayak kena kan. Kita bincang dah sebelum ni, seseorang tu tak sempat pun. Dia sempat pergi Arafah, dah lagi. Kita bincang dah sebelum ni. Hak ni, dia sempat pergi tawaf Safa dan Marwah, cuma tak sempat nak pergi Arafah. Kemudian di tahun mendatang dia kena ulas mula haji dia. Dan wajib dia sembelih binatang korban yang mudah didapati lah. Kena sembelih tu. Kena sembelih binatang korban. Ni kalau hak ihram tu ihram haji. Maknanya haji dia tahu tu tak jadi sebenarnya. Tak jadi. Imam Syafi'i berkata apabila seseorang wukuf di Arafah dalam keadaan tidak berakal. Mana pergi wukuf tu dia pesel sana. Ataupun naik atas bah dia pesel. Mana bah siapa ke Arafah tu dalam keadaan dia pengsel ataupun gila. Maka haji dia dianggap batal. Apabila seseorang ditawafkan, yang ditawaf dengan ditandu, diakak, diusung, dan ia dalam keadaan tidak sedar, tidak berakal, tak sedar diri, maka dia dianggap seperti orang yang belum tawaf. Begitu juga apabila seseorang berihram dalam keadaan tidak berakal. Tidak berakal ni maknanya sama ada gila, kayak ada jenis gila waktu-waktu ketika tertentu gila. Ataupun pengsel, maknanya tidak berakal. Tidak berakal tu lebih luas daripada gila. Maka ihram dia dikira tidak sah. Apabila seseorang wukuf di Arafah dalam keadaan berakal, walaupun hanya sesak, maka dia dianggap dalam keadaan berakal. Walaupun setelah itu dia tidak dalam keadaan berakal lagi, hingga melampaui batas yang ada. Hanya saja dalam keadaan seperti itu, dia wajib bayar dam. Orang panggil, bila duduk di Arafah, dalam tempoh di Arafah tu ada, dia ingat. Dia jadi. Arafah, wukuf dia jadi. Ni maksud wukuf tak jadi sepenuhnya. Duduk di Arafah tu dalam keadaan tidak berakal. Tak jadi. Sebab dia kata sesaat ya dia ingat. Dia khabar. Dia jadi lalu. Cuma kena bayar dam lah. Setengah ulama kata tak perlu bayar dam. Apa sebab ni bukan dia buat. Sebab dia kira sah. Bila kata sah tak perlu. Ada juga khilaf lah.
Baik, ini perbincangan ringkas kecil. Orang panggil perbincangan ringkas tentang haji. Ni. Sebab kita ni berada di penghujung ni sebenarnya ni. Di penghujung ni. Imam Syafi'i berkata, sesiapa yang pergi haji melewati kota Madinah, maka dia harus berihram di Zulhulaifah. Mari ikut Madinah. Sebab kita kan? Bir Ali lah kita kan? Tak? Kita ni kan ada dua duduk sini di Malaysia ni, sama ada kita turun di King apa ni yang panggil? King Abdul Aziz tu. Airport King Abdul Aziz ataupun airport Jeddah. Kalau Jeddah mari ke Mekah lah. Ataupun kalau kita pergi ke Madinah. Daripada Madinah tu kita nak mari ke Mekah. Imam Syafi'i kata siapa yang lalu Madinah dulu, maka dia boleh berihram di Zulhulaifah. Kat kita lah ni Bir Ali tu dekat benar. Bir Ali tu Bir tu mana telaga asalnya. Oasis dulu. Barang siapa melewati pantai, mari ikut jalan laut, maka dia harus berihram di Juhfah. Juhfah tu bukan Juhfah. Juhfah. Ni tengok ala internet lah. Kau tengok internet dia ada buat peta komplit. Mari ikut ni ada berlaku komplit. Barang siapa melalui jalan laut, bukan jalan pantai, maka dia harus waktu saat itu melewati pantai, yang di tepi laut. Di Juhfah. Ni melalui jalan laut, bukan jalur pantai. Mari ikut laut tu. Maka dia harus berihram dari tempat sejajar dengan Juhfah. Seseorang boleh berihram sebelum melewati tempat-tempat miqat tersebut, iaitu dari arah negeri dia. Kalau tidak melalui tempat ni boleh, tapi sejajar. Tapi arah negeri dia lah. Boleh sejajar. Dia kena tahu. Dia sebenarnya dalam kitab fiqh dia disebut lagi. Katalah kita tak tahu. Sebab kita duduk sebenarnya, kita tak tahu sejajar, tak tahu. Kita boleh ala sabili tak andaikan jarak. Tak apa, niat itikaf, niat ihram. Boleh? Tak tahu. Tapi tahulah arah Mekah tu. Misalnya. Boleh. Dia tak tahu. Kita kata kena sejajar Juhfah. Ya, kalau tahu. Kalau tak tahu. Tapi kira-kiranya dalam perjalanan jauh dah berjalan tu. Kita boleh niat. Dah kalau kita menghadap kiblat pun kita boleh ijtihad kan. Apabila seseorang telah melewati miqat tersebut tapi dia belum berihram, maka dia mesti, harus tu makna mesti, wajib kembali ke tempat miqat untuk memulai ihram. Ni kalau miqat yang maklum. Miqat yang diketahui. Apabila dia tidak kembali, yang ni tidak memulai ihram setelah melepasi miqat, maka dia kena bayar dam. Tapi dia kena niat ihram lah. Dia niat ihram lepas miqat dah. Dia kena bayar dam. Iaitu menyembelih seekor kambing lalu disedekah kepada orang miskin. Dia tak perlu, dia tak seundur semula. Boleh jadi kerana jauh ke. Ataupun kerana tak ada kudrat dah, tak ada kemampuan dah. Dia boleh. Mana sah tu. Imam Syafi'i berkata, saya menyukai, yang ni memandang baik. Kena ingatlah dalam konteks kitab ni, bila Imam Syafi'i sebut ana uhibbu, maknanya ijtihad dia. Ijtihad dia. Saya menyukai, ana uhibbu. Ataupun uhibbu sahaja. Mana saya menyukai, maknanya ijtihad dia. Dia sebut ijtihad terang ni. Saya menyukai jika orang yang akan memulai ihram mandi terlebih dahulu. Ni semua ulama terima ni. Mandi sunat ihram lah. Baik laki-laki atau perempuan yang sedang haid atau nifas. Sebab ihram ni tak apa. Tak ada wuduk pun sebenarnya. Talisnya tawah ya. Namun apabila mereka tidak mandi, maka cukup dengan wuduk sahaja. Seorang laki-laki boleh berihram dengan memakai pakaian yang berupa sarung atau selempang. Atau pakaian yang bersih tapi tidak boleh yang berjahit. Bersarung ni maknanya dia tenung sarung lalu dah. Tak? Sarung tu. Bukan sarung tu jahit. Jahit tak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i. Kan ada jenis dia tenung tu kan. Macam kait lah. Dia bukan jahit kait. Dia buat memang dia buat siap gitu dah. Dia bukan jahit pun. Tu lama kata tak apa. Baik, ni dia sebut sini sebab dia kata bersarung atau selempang. Selempang ni hak tidak berjahit. Sebuah kain ihram kita lah ni lah. Atau pakaian apa pun yang bersih tapi tidak boleh yang berjahit. Kalau nak kira berjahit, tali pinggang tu berjahit. Tapi hak tu dibenarkan. Lalu kain tersebut dililikkan di badannya atau diselempangkan. Namun apabila dia tidak mendapatkan sarung, maka dia boleh memakai celana panjang. Celana panjang ni maksudnya macam kita kata celana ni asalnya seluar. Tapi bukan seluar berjahit spendo ataupun tidak tu. Maknanya sebuah lah ni juga lah. Cuma dia belik gitu.
Apabila dia tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai sepatu tapi potong supaya nampak mata kaki, nampak jari tu. Dan nampak tumit tu. Tumit dengan jari lah maksudnya. Sebab gini no, kadang-kadang waktu dulu dia tak ada marmar pada ni panah. Kau tak pakai selipar, tak boleh nak tawah tu. Tak boleh nak tawah. Sebab Anas sendiri pun memang selipar kita tak pakai, tapi kalau panah kita pakai. Kita boleh pakai ke masa tawah tu. Tapi syaratnya kena nampak lah ni. Panggil jari, lepas tu tumit ni. Dia panggil mata kaki. Perempuan tak apa. Tapi kalau nak kira afdalnya tak pakai lah. Sebab tanah nak tak pakai, cuma kalau panah tu. Pengalaman kita pergi kalau hujung, contoh kalau musim ni, sejuk nak pergi ke sejuk lah ni. Sebab kalau awal Januari tu, sejuk lagi. Awal Januari tu kalau di Madinah ke tak? Lepas sahabat kita kena pergi cari obat. Dia jadi gatal kulit. Orang bersedah. Dia kata, kena pakai baju tebal pun bukan maksud baju tebal ni, kena pakai dulu hok rapat kulit. Dia panggil apa? Wama. Dia panggil? Wama dia panggil. Wama. Hok wama. Hok untuk manah lah. Wama tu untuk manah. Dia biasanya kalau mengikut kakak Ana lah, masa dia sana tu, dia pakai macam orang main apa ni, senam robik tu. Wama lah, maknanya jadi maknanya ditahan lah. Baru kita pakai baju tebal. Kalau tidak, tak apa maksud juga. Dia masuk ke juzlah ke, jadi tak sesuai. Dia bukan sejuk sebab kita. Mungkin bawa kita ada pengalaman duduk luar negara, boleh tahulah. Gatal, gelopah kulit ni. Mana gelopah kulit? Tak selesa. Kita kata ingat aku sejak masa sejuk ni. Jadi kering. Allah nak turun daripada itu, nak pergi dia bila tiup kami, dia jadi satu macam mukanya. Nak apa? Allah nak uji lagu tu. Tanya panah pula. Ada masalah tanya panah pula. Gitu. Baik, tak apalah. Jadi seorang laki-laki ketika berihram tidak boleh memakai pakaian berjahit dan tidak boleh memakai keserban penutup kepala, piyah dan sebagainya. Sedangkan seorang perempuan boleh memakai celana panjang, seluar panjang maksudnya, berjahitlah. Sepatu, gamis, kerudung, kain tudung dan juga segala jenis pakaian kecuali cadar, penutup muka tadi. Cuma kita bincang dah sebelum menutup muka ni kalau tak rapat tak apa. Okay? Misalnya dia tuduk gitu, tak setuh pun. Tu tak apa gitu. Emas tu tutup. Dia gini, emas ni pun dalam perbincangan fatwa baru. Moga kita tahu kalau kita tak boleh tutup muka tapi boleh untuk emas saja. Atas rasa ke dia? Untuk bahaya. Boleh? Asalnya tak boleh. Tapi anda tengok Indonesia dia lebih cermat lagi. Dia tutup ni tapi tak rapat di muka. Maka bersih tutup gitu kan. Tak apa, boleh juga gitu. Tapi emas tu mengikut fatwa lah. Saudi pun memang boleh. Kalau kain black kat kita jahit tak, kita tak sanggup pakai belik gitu. Maksud jahit lah, jahit. Dan kain black kat jahit belakang kan. Kalau kita beli tu saya tidak masuk dalam sanggup lah. Tak apa gitu. Dia maksud jahit ni maknanya masuk dalam tu tak boleh. Sebab kadang saya mandi kan. Tak bawa kain saya. Mana kain sarung tu macam sarung jahit siap dah. Cuma kita beli. Tidak masuk dalam, tak apa gitu. Tu boleh. Ni ingat ni sarung, ulama sebut sarung ni, sarung memang dia tenung gitu dah. Ada kata tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i setengah kata tak, setengah kata tak afdal. Apa tu nak sarung lagu tu? Sebab kalau sarung itu dia kena masuk tu. Dia kan ada jenis istilah jahit tu. Ni mana asalnya buku pasti dia jahit. Setengah ulama kata maksud jahit ni dibuat baju. Dibuat seluar. Tu maksud jahit. Enggak memang kain sarung tu. Memang kadang-kadang kita jahit tapi tak boleh. Kalau tu boleh. Tak sui cabut ni. Ataupun jahit klaim. Ya klaim lah bagi tak? Klaim ni tu. Tepi tu jahit. Tu tak apa tu. Sebab tu semua kata jahit ni mana jahit maksudnya buat dia bentuk baju. Seluar semua piah. Tahu orang jahit. Kalau tak jadi piah. Jahit tepi tu tak apa. Takut bayar, jahit tepi betul boleh. Tenung tu pun jahit juga tu. Kita balik untuk ngata lagi. Jahit lagi jahit pijat. Bini dia pergi jahit. Kain. Terus cabut ke? Apa? Bagus tu lagi. Terus silap pahal lagu tu bahaya tu. Okay. Tadi tinggi dia jahit belakang dah. Tu nak kata tu.
Maksud jahit tu mana buat seluar, buat baju tinggi tu. Tali pinggir tu, Lemas tu dua. dia ajar juga ada tali pinggir tu, bukan tali pinggir tu. Kita tak masuk lah. Lemas tu jadi dua. Mana sekali biar lekat di got tu dia. Macam kekit juga tali pinggir. Lemas tu dua. Apa beza ya? Dia ajar, tak ajar kita, sebab tak simpan jadi macam jahit. Lucu lah sebegini kan mudah Ana sebut. Ni ni Ana sebut ni bukan nak merendahkan pendapat dalam fiqh. Dalam mazhab Syafi'i ni nak suruh jadi Quran tu boleh bawa letak kalah. Tak kalah gitu. Masa kita bawa Quran niat bawa pensel. Kalau Boleh ke lagi? muka kita tak ada wuduk tak ada wuduk tak boleh bawa Quran. Jadi ada lagi tak fiqh. Dia nak tahu ya lucu ngerti. Kita tak pensel tak pun tak lidi. Jadi masa kita bawa Quran niat bawa lidi. Ana rayak kau guru kata dia harus sebenarnya bawa ke dia. Pakar boleh lalu buat perlu menyusah tu. Tu nak ayat ni kadang-kadang pekoh ni siapa. Kau tak boleh pakar tu. Tak boleh pakar tu. Ana tak pakar tu. Kalau kata ulama sebut tak karut ulama. Benda tak nak sabar tu. Tu dia panggil takalluf. Takalluf ni siapa kita nak pegang. Kenapa kita kisah membebankan kita mikir. Dah tentu dah bawa Quran. Ada orang bawa Quran lalu. Ada pendapat kata boleh. Pakar tu. Pakar boleh. Apa yang jadi tak boleh tu? Macam ayat apa? Apa tak boleh? Kita kata, iya kan kata. Lepas tu kalau kata ni nak. Kalau kita ni kata, apa yang jadi boleh niat tak pensel jadi dah. Kalau kita kata. Boleh. Boleh pula tu. Dan niat. Maknanya kata ni atas niat. Masalah Ustaz. Sebab tu ulama lain kata, ni takalluf ni. Takalluf ni buat-buat. Nak menyusah diri. Tu bagi anak tak perlu. Ni anak sebut ni bukan nak merendahkan pendapat. Nak ayatnya kita kena buat pilihan pula pendapat ni. Ulama kita belaka tu walaupun tidak dalam konteks mazhab Syafi'i pun. Ni siapa tak boleh. Siapa ada ustaz tanah dengan dalam kuliah. Kalau pendapat dari Syafi'i lemah. Kalau ada pendapat lain dalam isu yang sama kuat, kena pegang lemah lagi sebab dia Syafi'i. Siapa dia ajar gitu? Sok tu pahal lagu tu. Baik, seterusnya. Namun seseorang wanita, ni, penutup wajah yang menempel di wajah boleh. Ni lah. Ini kalau perempuan lah dikiranya. Tapi untuk lelaki pun boleh kalau dalam keadaan memerlukan. Misalnya satu pernah tahu, anda tengok tahu bila pergi tu memang sini lagi di istihadah, semua kena pakai penutup muka. Masa tu dia pun debu kuat. Debu kuat semua. Alah balik sakar tu batuk semua. Tu memang ada lah. Baik, namun seorang wanita boleh menutup wajah, kita apalah. Imam Syafi'i berkata, atau acara tu, namun seorang wanita boleh menutup wajah agar tidak dilihat laki-laki yang ada di sekitarnya dengan cara mengulurkan kerudungnya ke depan wajah sehingga tidak terlihat. Tapi jangan sampai penutup muka tu menempel di wajah dia. Ni khilaf lah ni. Ni kata, ni Indonesia ni anda tengok memang dia buat lah. Jadi supaya dalam cerita Cina pula tu. Tutup gitu kan. Macam suara nampak wajah dia. Takut timbul fitnah. Tapi tak dapat muka. Baik. Imam Syafi'i berkata, sebab perempuan pun nak kiasannya penutup muka tu tak boleh sepuluh lelaki lah. Tapi dalam keadaan tertentu boleh. Atas kajian lah. Kajian kata sebab bahaya. Kerana cuaca ataupun kerana debu. Boleh. Baik, Imam Syafi'i berkata lagi, apabila seorang laki-laki meninggal dunia dalam keadaan berihram, maka hendaklah dia dimandikan dengan air dan sid daun bidara yang tidak boleh dicampur dengan wangi-wangian sebab dia dalam keadaan ihram. Kemudian dikafani dengan dua kain kafan, bahagian atas dan bahagian bawah. Tidak boleh dipakai ke gamis, baju yang berjahit. Mati pun tak boleh lagi. Dengan posisi wajah tertutup tapi kepalanya terbuka seperti keadaan orang sedang ihram. Tutup muka, kepala dia jongok gitu. Terbuka gitu. Mana nampak ni kepala ni? Tapi muka boleh tutup kat tempat kita ni. Memang dia buka pun. Muka pun dia buka. Jadi kalau kita nak buat, dia gini mudahnya. Mana kalau orang ihram kita nak buka muka dengan kepala boleh. Masa kita nak kebumikan dia. Dah kalau masa tidak ihram pun, muka kain ihram tu dia buka sini, buka muka. Dah boleh. Masa tidak ihram boleh. Maka masa ihram lagi lah boleh. Cuma masa ihram, kepala tu tak boleh tutup. Sini. Ni pun kita tidak nak bicara khilaf ni. Nak bicara khilaf nanti lepas ni. Habis ni, 2 kitab lagi sebenarnya. Kalau kita baca 4 mazhab tu, kita rasa lega.
Luah agama ni. Kita nak berkenal dia juga dengan tokoh-tokoh, ulama-ulama dari mazhab lain. Baik. Apabila seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka hendaklah dimandikan dengan air dan mana tak boleh guna jugalah wangi itu muka dalam keadaan ihram, okey. Boleh dikafani dengan gamis dan sarung, boleh dikafan dengan pakai apa pun supaya dia ihram dia tu, lalu kepala ditutup dengan kerudung, dia kira supaya masa dia ihram. Auratlah. Dan wajahnya harus terbuka seperti keadaan perempuan yang sedang ihram. Imam Syafi'i berkata lagi, seseorang boleh menggunting rambutnya sebelum memakai ihram, sebelum pakai. Kemudian pada saat ihram, dia boleh pilih apakah akan berihram dengan cara qiran, iaitu haji berikut ihram umrah sekali maksudnya. Mana niat ihram tu niat untuk haji dan ihram dengan umrah sekali. Atau dengan cara ifrad, mana niat ihram haji dulu, selepas selesai haji barulah dia buat umrah pula. Ihram tu ihram umrah lah. Atau dengan cara tamattu', iaitu ihram untuk umrah dulu, selesai umrah, lalu barulah diteruskan dengan ihram haji. Ihram haji ni kita ingatlah tak perlu pergi komikot luar lah, seperti mana kita maklum lah. Mana tu hotel dia tu boleh dah. Baik, menurut saya yang terbaik adalah ihram dengan cara tamattu'. Imam Syafi'i kata. Dalam tamattu'. Tapi kalau dalam mengajar, ustaz dia mengajar. Ifrad. Memang. Tu lah masalah kita. Ni. Dia gini, Ana ni asal dia tersilap tu. Memang kalau kita baca, hak tu mazhab. Bukan Imam Syafi'i. Dia tukar tanah Imam Syafi'inya ni. Hak tu mazhab. Dia beza. Kadang-kadang hak mazhab Syafi'i dia tidak seperti pendapat Imam Syafi'i. Banyak kita jumpa lagu tu. Dia sebut gitu. Kalau sini jelas ni. Mana cara tamattu'. Hak afdal bagi Imam Syafi'i. Cara tamattu'. Sebab kita ruak lah. Masih ada lah. Berarti dia kata. Ya. Ni sebab Nabi buat. Dia kata. Ana pun tidak sempat nak semok. Mana kena tengok lah. Mungkin ada dua pendapat. Imam Syafi'i sendiri pun mungkin ada ke. Qadim, jadi. Di segi fiqh dia bukan satu perkara yang pelik lah. Baik, Imam Syafi'i berkata lagi, apabila sesuatu, tapi kalau mengikut ni nas ni, dia panggil nas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut secara nas, kata-kata dia. Imam Syafi'i berkata, bila seseorang melakukan haji tamattu' atau haji qiran, maka itu sah dan diperbolehkan. Namun dia harus menyembelih seekor kambing. Sebab kita kata ifrad je tak kena ya. Apabila tidak mendapatkannya, maka boleh diganti dengan puasa selama 10 hari. 3 hari di tanah haram. 3 hari bermula 3 hari laku ketika mula ihram sampai hari Arafah. Mana boleh buat di tanah haram lah maksudnya. Tidak seperti tanah haram bermula masa dia ihram lagi. Tidak boleh laku kepada hari-hari Mina. Orang panggil hari Tasyrik itu. Tak boleh. Namun dilakukan setelah hari-hari Mina di tanah haram. Jika dia tidak sempat melaksanakan sebelum Arafah. Itu 3 hari tadi. Atau boleh juga dilaksanakan di perjalanan kita hendak pulang ke negeri. Asalkan tak sampai kapal halaman dia. Sebab apa? Sebab 7 hari itu dia buat di kapal dia. Di negeri dia lah. 3 hari kena buat semasa duduk di Mekah. Atau dalam perjalanan balik ikutlah. Tak usah buat 7 hari, 10 hari. Tak usah buat semuanya di kampung halaman dia. Itu maksudnya. Ini pun kita bincang dah sebenarnya. Dulu Mana? Tak lihat tu. Dia gini ya. Tidak berlaku kepada hari-hari Mina. Hari Tasyrik lah 11, 12, 13 tu. Zulhijjah tu. Dia salah sebut tu. Tapi yakin salah. Nampak kan? Tapi sejak sebut nama Harudin, ana pun tak faham juga tu. Ya Allah, Harudin sebut gitu. Sebab kita sejak sekolah rendah ngaji tak boleh tu. Sebenarnya baru ni dia kata boleh kalau orang tu nak buat. Buat dia boleh buat. Sebab sini dia sebut tidak boleh ni makna pandang Imam Syafi'i lah. Kan kita bincang dah sebenarnya. Hak boleh tu untuk orang hak tadi. Kita tadi tak sempat tu. Boleh lah. Hak tu ya. Tapi Imam Syafi'i dia kata molek-molek tak usah buat hari tu. Bagi Imam Syafi'i. Baru ni dia ada khilaf lah. Tapi kalau nak buat boleh.
Hari Mina tu 3 hari. Baik, seterusnya talbiyah. Ana ambil sikit lagi talbiyah. Kita nak cepat sikit lagi. Kalimah talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Terjemah itu anda setak baca dah. Apabila seseorang selesai mengucapkan talbiyah, talbiyah ni kalau bahasa mudah ke ucapan untuk menyatakan kita menyahut sepanggilan Allah. Itu makna talbiyah. Hendaklah dia berselawat kepada Nabi SAW dan memohon kepada Allah akan ridha dan syurganya, serta berlindung kepadanya dari murka dan nerakanya. Seseorang yang sedang ihram disunatkan untuk memperbanyakkan talbiyah serta mengeraskan suara bagi laki-laki dan merendahkan suara bagi perempuan. Apabila seseorang melihat Baitullah Kaabah dengan pertama kali, maka disunatkan mengucap ni: Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takrima wa zid man sarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Sunat baca ni. Ya Allah, tambahkanlah kepada Baitullah kemuliaan dan keagungan serta kehormatan, dan tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan bagi orang yang memuliakan dan mengagungkan Baitullah ini. Siapa mereka itu? Iaitu orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah. Disunatkan juga baginya untuk menyentuh Hajarul Aswad dan memakai pakaian ihram secara ittiba'. Ittiba' ni buku alik ni. Buku alik kiri. Alik kiri tak? Kita duduk ni kan? Buku alik ni. Silap. Kita nak tunjuk. Asal nak tunjuk kau orang apa? Orang kapil lah. Buku alik kanan tu. Bila semaya tu kita tutup alik lah. Dia nak tunjuk. Kayak baru ni kita sebut dah sejarah dia kan. Popok kapi kata, tak segar tu. Orang Islam je tak segar. Mau tunjuk kepala baru sangat. Patunggal pula sikit tu. 3 orang pertama. Tunjuk pun ni. Ittiba' dia panggil. Sebelah ni. Sebelah ni tujuan nak tunjuk pada kawasannya. Kita kata tak ada dah kapi masa. Orang Islam belakang dah. Syiah tu dikekalkan. Dikekalkan. Tu dia panggil ittiba'. Eja dia nya alif dha. Lepas tu baru ta. Ittiba'. Gitu. Hal tu pun mana termasuk dalam hak sunat lah. Termasuk dalam hak sunat. Baik. Iaitu memasukkan kain di bawah ketiak sebelah kanan dia buat dia. Sehingga bahu kanan terbuka lah ni. Mari kita masuk ni. Baik. Disunatkan pula bagi orang sedang tawaf untuk memperbanyakkan doa ni masa letak Rabbana Atina. Ni dia panggil ibu doa lah. Kalau tak ingat lah ni. Sebenarnya tidak semesti baca ni. Tapi banyak ni. Patut selain sepanas dia banyak doa pada bapa. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidana. Lepas tu kita selangi dengan Rabbana Atina. Baik, seterusnya. Apabila telah selesai tawaf, maka disunatkan untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tadi kan kita jumpa dah ada kata wajib. Ada kata wajib. Tapi orang ini Imam Nawawi kata tak. Imam Nawawi ambil pendapat sunat. Walaupun Imam Nawawi sebut ada kata wajib. Kan Imam Syafi'i sebut wajib. Imam Syafi'i mana dia sebut wajib. Imam Nawawi kata bagi dia sunat. Khilaf pula. Tak apalah tu pekoh Tak apa ni. Apabila telah selesai tawaf disunatkan untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim atau di tempat mana saja yang memungkinkan. Kalau di situ pun jauh-jauh sikit tak apa. Sebab kalau situ payah kat sebab dia dekat dengan Kaabah. Orang nak tawaf jadi terganggu. Setelah itu naklah dia naik ke Bukit Safa. Dia ada mudahnya dia tulis mas'a tu kan. Mas'a tu isi makan, tempat sa'i. Tu dia ada buat. Siap dengan ada signboard lah. Lalu mendaki sampai ke atas sehingga antara diri Baitullah tidak terhalang oleh apa pun. Dulu ni lain terhalang dah. Tak nampak dah. Kecuali kalau dia memang dia tak nampak lah. Kalau nampak pun tak ada orang pun kita duduk di Marwah. South Marwah. Marwah tu mungkin nampak pernah. Tak lain tak tahulah. Anak rasa tak nampak dah lah ni. Terhalang dengan bangunan. Baik. Lalu hendaklah dia bertakbir 3 kali dan mengucapkan selamat Allahu Akbar. Allah apa dia sebut ni lah. Lepas tu dia berdoa ni, sunat berdoa semua ni waksin ini. Ni antara hak disebut oleh Nabi. La ilaha, bukan yaku tu tak perlu kata yaku tu. Yaku tu tak perlu kata. Hak katanya start la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله
wala na'budu illa Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Anak sahaja terjemah pun kita tak baca lah tu nak surengkah. Kemudianlah dia berdoa dan meminta kepada Allah berupa kebaikan-kebaikan agama, yakni akhirat, dan kebaikan-kebaikan dunia. Lalu hendaklah dia mengulangi kalimat di atas selama 3 sampai 3 kali sebut. Maulidlah saat itu. Selanjutnya dia harus turun dari Bukit Safa tersebut untuk menuju Bukit Marwah dengan berjalan kaki. Apabila telah sampai di bawah tongkat hijau. Tongkat hijau. Lampu hijau tu lah. Yang dipasang di sudut masjid yang panjang kira hasta. Keterangan di atas. Waktu bicara dah sebelum ni. Hendaklah dia berlari sehingga di bawah 2 tongkat hijau yang berada di hadapan masjid dan rumah Abbas itu. Setelah berjalan sampai ke Marwah, hendaklah dia naik sehingga berada di puncak Marwah dan mencari tempat yang tidak terhalang antara dia dengan Kaabah. Semua ni tak nampak dah ni. Ketika sudah berada di atas Bukit Marwah, hendaklah dia mengucapkan doa seperti yang diucapkan di Bukit Safa tadi. Begitulah seterusnya sampai berulang 7 kali. Dimulai daripada Safa dan Marwah begitu 7 kali, bukan 7 keliling. 7 kali. Mana Safa ke Marwah sekali, Marwah Safa ke 2 kali, kira gitu. Mana setiap kali tu Safa ke lampu hijau tegak, kira-kiranya dia berlari-lari lah sikit. Orang panggil recak-recak angin. Nah, lari anak lah. Tu arak lari, 100 meter tu. Oh, nampak dah tak erti. Dah. Sehingga pernah kena anak sekali tu musim gitu. Tak boleh. Apa tak boleh tu? Menyakiti orang lain. Tak boleh gitu. Nampak tak erti. Kita tahu orang Arab. Ingat orang Arab erti belaka. Apabila seseorang melakukan haji tamattu', maka setelah selesai melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, hendaklah dia mencukur rambut dia. Moga-moga tamattu' ni. Pada saat itu bererti telah bertahallul, sudah keluar daripada ihram dia, lepaslah daripada orang panggil larangan 13 kali tu. Pada saat itu bererti, setelah itu hendaklah dia menunggu datangnya hari tarwiyah. Moga dia umrah dulu kan. Mana tanggal 8 Zulhijjah untuk berangkat ke Mina sebelum Zuhur. Sebelum berangkat ke Mina pada hari itulah dia melakukan tawaf wada' sebanyak 7 kali putaran. Kemudian dia memulai ihram haji dari Masjid Haram. Setelah sampai di Mina, adalah dia melaksanakan salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh di Mina. Kemudian sehabis salat Subuh, adalah dia menunggu sampai matahari terbit lalu berangkat ke Arafah untuk wukuf di tempat mana saja yang dikehendaki. Tapi dia terus ke Arafah. Dia dia dulu. Kita memang melalui Arafah dulu. Jadi dia buat lagi ni. Tu. Ni anak muka anak buat haji pun sekali. Memang kita tak buat ni. Kita memang kita pergi Arafah dulu. Ada lagi dia tak sana dulu ni. Mula kecil dia dari kalau nak ikut sunnah dia Mina dulu. Ya Arafah. Kita masih dia buat. Dia sebenarnya waktu tu masuk dalam khilaf sebenarnya. Tu masuk dalam khilaf. Kalau kita baca dalam kitab lah. Tapi tak ada masalah. Tidak rukun. Dia sebenarnya Arafah tu. Tak nak buat. Dia tak buat lagi. Dia sebenarnya ni dia termasuk dalam khilaf. Apa baca? Khilaf makna khilaf setengah ulama kata Arafah dulu. Tapi boleh belaka sebenarnya, tak ada masalah ni. Tapi ni kalau haji, tabuh haji tak ada mai ikut Mina dulu. Kalau private Iyalah. Haji tak ada di Mina dulu. Kalau duduk di Mina apa? Tu. Di Mina dulu, tapi bila haji boleh. Iyalah. Cuma dia kena pastinya 9 Zulhijjah tu lah. Dia kena ada di Arafah tu. Tidak Al-Hajj Arafah tu. Kalau tidak tak ada haji tu. Sebab kalau ni pun kita tengok dalam kitab lah. Kita pun tak ada pengalaman buat ni. Molek juga kalau kita buat tu. Tapi kena kumpulan kecil lah. kumpulan dia tu memang dia buat. Iyalah. Boleh jadi dia tengok atas kemaslahatan tempat sepi lah. Sebab dia Mina dia macam dikelilingi oleh bukit gitu kan. Iyalah. Jas itu semua. Mina Arafah tu.
Sumak memang sumak. Lah ni 5 juta. 5 juta. Gitulah. Tak apalah makna hak ni maknanya kalau kita nak buat lagu ni pun boleh. Tak ada masalah. Dalam ritual ni malah bertawar widak juga. Kita tak ada benar tu. Hak ni pun sebenarnya dia sebenarnya tawah widak secara umum hak muttafaq alah ulama timur tengah walaupun bukan ijma'. Widak ni makna masa nak meninggalkan. Bukan masa ni. Sebab tu dia bila kita sebelum kita widak ni itulah. Jadi nak pergi ke itu tu kena widak. Padahal sebagai bila siapa dia panggil kudum. Kudum dia panggil. Lepas tu tawah ifadah. Urut teh dia. Widak ni hak nak kelik. Dah tu Nabi buat pun. Kira kita tengok Nabi buat naik kuda kan nak balik tu. Nabi kita tawaf tu Nabi kelik. Itulah kata bila nak buat widak tu kena buat turundah tu. Ingat tak? Ni baru dengar ni. Ya. Sebab tu dia sebenarnya benar ni. Masuk pula kena kudung pula. Dia kira keluar lah tu, dia keluar daripada tanah haram tu. Dia kira keluar. Padahal kita kata dia nak letak ni kan. Ada surat widak. Memang sebab dia kira nak keluar. Tapi sebenarnya kalau mengikut setengah ulama pun dia sebab dia masih duduk situ lagi, cuma dia nak keluar, bukan nak kelik. Istilah widak ni selamat tinggal mana kelik tak hari dah. Untuk tahun tu asal dia. Tapi kok mana sini kita boleh faham lah mana benda ni tidak ijma'. Mana benda ni ulama khilaf. Tengok sini. Mana? Dua marhalah. Dan istilah 2 marhalah tu sendiri pun dia punya banyak perbincangan. Dan kalau kita ambil umum dalam mazhab Syafi'i 2 marhalah. 80. Tapi kalau ke taif tu lebih dah. Suatu lebih taif tu. Ada orang dengar juga ni pun dia dalam tabrani, dalam pesan dia punya spam, dia kata satu nak apa kita itu sebab tahu. Sebab masa nak kita masa itu dulu hak pembimbing anak lah masa kita pergi tak buat tidak tak buat. Itu buat tahu. Suruh ni. Memang pergi pun tak bawa beg pergi tu. Sebab masa anak tak ada tak tahu tidak. Lagi terbaru. Dia suruh widak ni. Memang cuma tu. Tak apalah. Sebab dia kira mungkin dua marhalah tu. Tu. Mungkin kira 2 marhalah tu. Dah masalah orang panggil klik tu. Moga selamat tinggal. Tak klik lagi. Tak apalah. Maknanya itu pendapat fiqh ni. Kita meninggalkan Mekah dua lebih dari 2 mana kita insya-Allah kita keluar. Seolah-olah. Supaya balik dah. Mungkin. Kita buat widak apa tu klik pula kena kudung pula. Banyak ke hobi. Memang hak tu kalau masa anak dulu pun memang pembimbing tu dia ambil pendapat tu. Sebab kita pergi ke Taif Klik tu memang kita pergi kudung pula. Tapi widak tak. Banyak ke orang apabila kita dia dah akan balik buat umrah. Iyalah. Iyalah memanglah. Memanglah. Iyalah. Tapi kalau nak kira hak Nabi, hak asal Nabi buat. Sebab Nabi pun tidak melibatkan kita. Nabi. Memang Nabi, hak jelas dalam hadisnya, widak dia tu, on the way dah balik. Masa tak tahu tur, kan? Bagi anak hak ni, dari segi pekah ni maknanya, dia fake lah, dari segi fake. Tak ada masalah bagi anak tu. Baik, kita ambil sikit lagi. Demikianlah. Tak habis tu. Terus sampai di Mina. Terus sampai di Mina. Habis itu ni. Kemudian selepas salat subuh Nabi menunggu sampai kat mana butian ni? Kita habis dah buat adat ni tak? Mana ni butian ni? Telah sampai di Mina. Setelah sampai di Mina, hendaklah dia melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina lah. Kemudian sehabis salat subuh dia menunggu sampai matahari terbit, lalu berangkat ke Arafah. Sajalah. Jadi maknanya mari masuk kuno dulu. Tidak kata masuk ke Arafah dulu. Kalau kita ni kan, mana masuk zuhur tu duduk di Arafah dah. Tu. Untuk wukuf di tempat mana saja yang dikenaki dengan catatan bahawa dia berada dalam kawasan Arafah. Asalkan kawasan Arafah. Dia gini, Arafah ni pun dia sebenarnya bukan mutlak kawasan tu. Kalau orang ramai sangat, dia boleh jadi kawasan, tak ada masalah tu. Dan berjalan dengan tenang, yakni tidak terburu-buru menuju ke Muzdalifah.
Lalu dia mengerjakan salat maghrib, isya dan subuh di sana. Lepas tu dia pergi pulak lah ke tempat tu, nak melontar tu. Mina tu dia pergi pulak lah jadi. Sebab situ dia nak pergi melontar. Dia start situ. Nak berjalan lagi tu. Takkan daripada Arafah nak pergi melontar tu. Tak mungkin, tak boleh gitu. Muzdalifah ni dia sebenarnya celah tengah tu. Antara Arafah dengan Mina tu. Tengah tu. Dia kawasan bukit sepik sikit lah situ. Penting gitu. Apabila matahari telah tenggelam. Iyalah. Tu pentingnya. Jadi apabila matahari telah tenggelam, hendaklah dia meninggalkan Arafah dan berjalan dengan tenang menuju ke Muzdalifah. Maknanya matahari tenggelam tu maknanya masuk waktu maghrib lah. Lalu dia mengerjakan salat maghrib isya di sana. Sebenarnya kita kata Muzdalifah ni sekejap ya, bukan kata lama pun. Dia ngotik. Mana? Dia lah kalau kita duduk sekejap pun tak apa. Cuma waktu dia. Waktu dia tu melepasi tengah malam tu kan. Tu pun okey lagi sebenarnya kalau kita tengok. Dia macam-macam dia lebat ni. Cuma dia kata kena pijak. Selepas matahari tenggelam tu. Okay, kita bicara sebelumnya ada setengah kata kalau duduk sekejap, setengah kata duduk tengah dia lagi. Asalkan sebelum matahari terbit. Gitu. Baik. Demikianlah orang yang melakukan haji tamattu'. Adapun orang yang melakukan haji qiran dan ifrad, maka dia harus selalu dalam keadaan ihram sehingga 10 Zulhijjah. Dia juga wajib melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang yang berhaji tamattu'. Maknanya sebab dia buat haji serentak ataupun haji saja, maknanya ihram dia tu seteruslah. Mana sampai ke 10 Zulhijjah. Ni tak boleh buat awal nyanyi ni. Kalau kita start awal ni tidak tamattu' lah. Dalam ihram lama. 2 minggu. 10 hari biasa. Tu biasalah. Ni kalau buat sampai 2 bulan misalnya tu. Nanya tu. Dia kata masuk dah musim haji ni pakai itulah pada hadiahnya kiran lah ataupun ifrad. Ada buat gitu lah ni. Lama tu. Ada orang ada dasar dia tak bayar. Tak sebayar dah. Ada 2 minggu ada dia siap. Baiklah. Dia sebenarnya hak tu lah jadi cepat dah waktu kita timbul isu kat dulu kan. Dia sebenarnya kau nak kiranya kalau buat tu asalkan untuk satu umrah boleh dah. Tapi awal doa. Tak afdal. Iyalah. Takut. Dia sebab gini anak pun duk baca tengok tu, dia janganlah kita terlalu gairah sehingga jadi menyusahkan sebab susah kalau ihram lama ni. Terlepas 13 perkara tu. Nanya tu. Jadi kalau tamattu' ni lebih ringan lah. Dia tamattu' ni memang duduk lewat kedai lah. Sokor tamattu' ni. Ramai dia. Mana ada pula itu. Tamattu' kata tamattu' ramai dia ada. Mana pun dia nak untuk apa hari. Mana? Dulu. Iyalah. Masa dulu lah. Masa kita dulu. Start dari ihram tu. Dia ihram tu. Lagi dari Ali tak sampai Mekah tu 8 hari. Iyalah. Walaupun dia buat tamattu' katakan. 8 hari lah. Macam anak nampak. Dia nampak iyalah. Buru binatang jumpa kau tu. Jalan ke dalam ni. Apa tu. Kita letak teknik dia. Dia faktor jalan darat tu lah. Kat waktu tu. Bukan naik kereta ada aircon. Yang anak nampak buru jumpa kaki jumpa Gak masa tu tak ada pembangunan binatang ni banyak. Duk telitah rusak. Kita bawa dia. Gak senjata boleh bawa. Duduk sakut di binatang. Mana benda tu. Ujian lah. Kita kata kalau kita mikir lagi ramai dan macam mana letak buru binatang lagi ngai lagi. Dia sebab tu anda sebut baru ni maknanya fenomena hak kita duk baca dalam kitab ni dia tak serupa sama kita. Lain benar. Hak tu lah. Biarlah anda sebut sikit. Tak setuju tak apa. Sebab tu Syekh Uthaymin bukan dia seorang. Dia satu majma' fatwa di Saudi. Dia bincang balik. Maksud musafir zaman Nabi dengan musafir zaman kita. Jadi apa-apa hukum berkait musafir zaman Nabi, elak dia susah. Boleh bawa lagi ke elak tu zaman kita. Sebab zaman kita, musafir ni menyenangkan, suka. Popetih nak musafir. Mau naik motor,
Jadi masih kena qasar lagi kau semaya. Masih kena jamak lagi kau semaya. Qasar tu mungkin masih jamak lagi ke tidak. Daripada 5 waktu je 3. Setengah kata tak ada. Jemaah pun kena semaya. Bawa masjid banyak. Tak ada masalah. Ada yang kata gitu. Tetapi setengah ulama kata tak, kita kekal ke hukum tu. Dan mereka kata kawan elak tak ada lah. Elak susah tu tak ada. Dan mereka kata elak tu bukan susah je. Musafir tu sendiri okey lah boleh situ. Kan elak dia kan. Boleh jamak qasar semari kerana musafir bukan kerana susah. Setengah ulama kata tak, musafir ni susah. Susah tu sebenarnya menjadi sifat kepada musafir tu. Maknanya kalau musafir tu senang, tak ada sifat susah tadi, tak perlu dah lah jamak qasar. Maya tamam lah. Tu khilaf pula situ. Lepas tu nak mudah ya. Walau bagaimanapun musafir tetap susah. Tetap susah musafir walaupun nampak senang. Kena bawa beg, kena bawa baju. Sebab itulah ulama kata susah ni benda nisbi, benda relatif, tak sama. Tapi kita kata kalau bawa beg pun, kalau kita pergi musafir, bukan kita dah bawa beg, dia ada orang jual akak pula lah. Sebab tu dia kata benda tu nisbi lah. Mana kita kena simpan Ya. Bawa beg di mari. Dia maksudnya begini. Dia kalau nak kira susah tu tidak susah sebab gini kalau isu nak semaya itulah ju'ila tilal ardu mas. Mana-mana. Sebab tu kalau kita tengok tak, misalnya di negara kafir orang Islam lagi musafir ke tak. Memang semaya di kaki lima gitu ya. Dalam nunggu dia tak ada setengah tu rasa tak ada masalah pun. Dia maya gitu ya. Orang kafir pun hormatlah ni. Tengok tak ada masalah pun. Tapi ana pegang pendapat musafir tu bukan elak susah tu. Kalau kita pergi hak musafir, kerana musafir tak kira susah senang pun. Susah masalah. Dah Imam Syafi'i setawan dia pergi hak tu. Musafir tu dia menjadi elak untuk jamak qasar. Bukan susah. Tu. Sebab kalau kita kata susah ni payah nak kira. Payah. Pergi hak musafir. Maknanya dulu ulama khilaf dah tu. Lepas tu nak pergi mana ikut anda pergi hak musafir tu. Tapi nampak anda tengok biarlah untuk guru kita juga supaya Dr. Basit ni nampak agak lain sikit. Dia untuk semaya jemaah. Semaya dia kata molek semaya. Padahal kalau nak ke musafir semaya jemaah pun tak perlu. Dr. Basit dia sebut. Walaupun nampak musuh, nak punggah ke airport gitu kan. Terus dah kita 10 minit punggah ke airport. Dapat-dapat. Untuk jemaah. Ya. Susah. Maknanya dia jemaah apa tak semaya kat dia sebut gitu juga. Sebab ana pernah apa dia kata lebih afdal semaya. Sebab masjid banyak. Tengok keadaan lah. Mana kalau kita pergi, misalnya contoh kita pergi musafir, lepas tu dia transit pun tak boleh keluar. Tak boleh kita nak buat jemaah sama-sama kita gitu. Gitulah. Jadi bagaimana kalau tengok aku terbang pula. Jadi benda-benda tu kena tengok lah. Kena ambil kira semua. Sebab tu molek sebenarnya kita ngaji fiqh ni, kita tahu khilaf-khilaf tu. Tu tujuan dia. Kena tengok keadaan. Tapi bagaimana kalau kita ambil pendapat pandangan Nabi antara benda yang haruh, hak mana mudah payah, baik ambil yang mudah. Itu pandangan Nabi sendiri. Benda tu boleh berlaku, haruh. Tapi hak ni payah ni, boleh berlaku nama mana? Aku akan pilih hak mudah. Nabi pun sebut gitu. Isyarat pada khilaf yang akan berlaku lah tu. Gitulah. Okay, kan kita anda berhabis sikit sini. Panjang juga tu. Kita berhenti setakat itulah dulu. Demikianlah orang melakukan haji tamattu' ni, kita bincang minggu depan lah insya-Allah. Ya, boleh silakan. Musafir, betul tak sebelum subuh, tak payah berjemaah. Lepas tu kalau betul tak selepas subuh, baru kena berjemaah tu pendapat pada dia hak tu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ada pendapat gitu. Dia nanti bentar dah. Hak tu kalau dalam kitab fiqh memang ada sebut. Dalam kita belajar dulu pun ada kita sebut dalam nasihat. Dia maksudnya begini. Kenapa keluar pandangnya tu? Sebab pada waktu tu dia berkait dengan gini. Dia berkait dengan masjid tak ada. Sebab kalau kita keluar, dia apa ni sebut ni? Mana kalau sebelum subuh? Maknanya tak kena. Mana kalau selepas subuh kena. Tujuan dia supaya kita kalau kita nak keluar musafir jangan keluar mana selepas subuh. Apa tu? Dia jadi tinggal jemaah lah.
Sebab kalau kita keluar sebelum subuh, maknanya jarak musafir kita sudah jauh daripada kampung halaman kita. Zaman dulu dikira perjalanan 2 marhalah tu selama mana. Benda tu sebab tu, benda tu asalnya gitu. Dia berkait dengan takut tak ada nak sembahyang Jumaat. Memang musafir ni tak perlu sembahyang Jumaat. Tapi kalau kita keluar tu lepas subuh tu pukul berapa? Takut keluar pukul 11 ke? Pukul 10 ke? Sedangkan Jumaat pukul 12 lebih. Jadi maknanya tak ada lepas 2 marhalah tu. Lepas tu nak main Jumaat mana? Masjid tu kampung kita. Dulu tak ada sebanyak lagi sebab itulah ilak dia. Tu ilak dia. Jadi lah ni kalau kita keluar pukul berapa pun kita tetap boleh sembahyang Jumaat. Kalau dalam masih 2 marhalah. Tetapi kalau tentu dah kita keluar tu melepas 2 marhalah tak timbul dah sembahyang Jumaat. Isu dia takut dalam jarak 2 marhalah tak sampai 2 marhalah. Maknanya kalau kira-kiranya orang berpendapat gitu, jemaat tak gugur tu. Nak main mana? Muka jemaat tak ada. Masjid tak ada. Masjid dulu jaga. Dia isu tu sebenarnya. Dia bukan isu semaya fardu. Semaya fardu tak apa. Itu disebut dalam kitab fiqhnya. Tetapi tu orang panggil perbincangan klasik. Zaman kita ni tak timbul dah tu. Kita musafir macam mana pun tak apa. Sebab apa? Sebab masjid banyak. Misalnya kau kereta sendiri. Sebab kita naik kapal terbang misalnya, kita naik kapal terbang. Dah kalau kita tubik pukul 12. Enggak sejam lepas tu Jumaat, kita memang kita tak ada dah. Lepas tu nak kira ke mana? Kita kembali pada asal lah, sebab keperluan kita keluar masa tu. Tak ada masalah sebab musafir. Sebab bagi anda tak ada masalah tu. Dia dulu dia nak jaga supaya kita keluar daripada jarak 2 marhalah tu maknanya sebelum Jumaat. Janganlah kita keluar jauh dah tapi tak sampai 2 marhalah masuk Jumaat. Sedangkan maknanya kalau mengikut pendapat yang mengatakan kewajipan tu tak gugur tu sebab dia tidak sampai masafah safar. Itu dia kiranya. Tu sebab dia. Zaman dulu mana ada masjid dekat-dekat sebelah ni. Lah ni masjid kalau kita ganu kat. Masjid paling banyak di Malaysia kan. Bila? Dah. Kita lebih kadang-kadang tempat tu. Lebih highway tu jumpa masjid dah. Sebab tu Ana lebih suka ambil pendapat hal ni maknanya ialah kalau kita nak ambil pendapat yang mengatakan bahawa lebih afdal misalnya Syekh Utsaimin lebih afdal kita semaya sebab apa? Sebab mudah. Kemudahan itu ada. Sebab dia sebut dia tu Ana baca dah dia kata boleh dengar khutbah. Tu betulnya. Kita boleh tahu masalah semasa sebab khutbah. Dia gini sebab dia kira fungsi khutbah asalnya dia membicarakan tentang masalah tepat semasa. Bila kita pergi kampung tu, kita dengar khutbah, dia akan sebut masalah tempat dia. Daripada khutbah kita boleh ambil maklumat keadaan masalah di tempat dia. Itu asal khutbah. Lah ni tidak jadi gitu. So, khutbah ni sopa sahaja mana-mana pun. Walaupun kampung tu tak sopa dengan kampung lain masalah dia. Penyelarasan kita akhirnya jadi tidak selarah. Dari segi isu. Kalau dulu ada khutbah sekali tu bicara tentang Lamborghini, anak pergi kampung maya tu email tak nak sebut Lamborghini. 3 kali ulang akhir sekali kereta dia kata. Kan masa tu timbul Lamborghini so tengok klik masuk khutbah tu.